Assalamualaikum kepada semua. Okey, selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Patutnya sebelum video ni ada satu video pembukaan untuk UCL Champions League UEFA. Tapi ada benda-benda yang tak jadi, so kita paksa hold dulu untuk video UEFA tu, UCL tu, dan kita teruskan perjalanan kita, iaitu EPL Game Week keempat. Okay, EPL Game Week keempat sudah berjalan habis. So far game kebanyakan dia semuanya okey, tak adalah yang kurang, tapi kebanyakan game dia ada high tempo, pressure, still on the top lah orang kata dalam saingan Liga Dunia. EPL still lagi on the top. So untuk video kali ini saya akan ceritakan tentang EPL Game Week keempat. So kepada siapa yang belum subscribe, like, komen dan share, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih kerana membantu kami semua dan melihat video kami semua. Jasa anda kami sentiasa hargai. Terima kasih. Okey, untuk first game ni sepatutnya kalau kita congak-congak untuk first game ni memang pihak lawan yang patut menang, tapi terbalik. Dan perlawanan pertama ni adalah daripada Crystal Palace versus Tottenham Hotspur yang berkesudahan 3-0 dimenangi oleh Crystal Palace sendiri. Game ini barulah nampak yang Nuno Espirito Santos tercengang seketika. Satu player yang dari Crystal Palace dari awal minit sampailah ke akhir minit still kekal momentum, iaitu Conor Gallagher. Umur 21, asal dari Akademi Chelsea kalau tak silap saya. Sememangnya player yang bijak membuat attacking, banyak gerakan-gerakan yang terhasil darinya sendiri, dan salah satunya insiden penalti yang terkena tangan Ben Davies. 3 mata yang pertama untuk Crystal Palace setelah 1 kalah 2 seri sebelum ni. Dia tak adalah teruk sangat daripada Arsenal kan, tapi cerita Arsenal pun ada juga yang menarik untuk minggu ni ya. So tahniahlah fan-fan Arsenal, dan memang nampaklah kegembiraan di wajah Patrick Vieira di situ. Dan rasanya kalau Arsenal ni ambil Patrick Vieira pun elok juga rasanya, tapi baru first season kan, so let lu. Kita tak boleh nak komen seorang coach itu berdasarkan first season semata-mata, walaupun dia adalah professional coach di dunia. Dan untuk Spurs ni, Spurs macam hilang arah sedikit untuk game ni. Saya tak pasti sebab apa. Mungkin sebab Son Heung-min tak ada. Punca attacking Spurs tu nampak kelam kabut. Dan kenapa saya cakap macam tu? Sebab Spurs hanya buat 2 shot sahaja, dan 1 on target dan 1 off target. Shot yang begitu sikit saya rasa dalam gameplay Tottenham Hotspur. Shot yang begitu sikit untuk Tottenham Hotspur, kerana Tottenham Hotspur ada beramai player-player bintang. Harry Kane, Dele Alli, Lucas Moura. 3 player ni pun dah cukup dah untuk nak buat attacking yang berbahaya. Manakala untuk Crystal Palace pula dapat buat 18 shot, banyak tu, dan 4 shot on target, 1 sahaja off target yang tak gol. Nampak tak dekat sini betapa struggle-nya anak-anak buah Patrick Vieira ni untuk mencari gol. Dan untuk anak-anak buah Nuno Espirito Santos ni, tak tahu nak kata apalah, dia macam lost sikit. Korang sendiri nilailah apa yang korang nampak pada gameplay Spurs ni, sebab saya tak nampak langsung kelibat Harry Kane pada permainan itu, sedangkan dia ada bermain, tapi saya tak nampak kelibat serangan yang dihasilkan olehnya. So dia macam hilang arah sedikit. Okey, kita pergi kepada perlawanan kedua. Perlawanan kedua iaitu Arsenal menentang Norwich City. Fans-fans tim Meriam bolehlah berbangga untuk kemenangan yang pertama setelah 3 perlawanan berturut-turut kalah. Dan alhamdulillah lah, dekat situ nampaklah kegembiraan Mikel Arteta sikit kan. Nampaklah diorang punya attacking dia semakin berkesan, semakin okey kan. Dan ada satu stats jugalah yang menarik untuk Arsenal ni akibat menang 1-0 menentang Norwich ni, iaitu 30 kali shot dan 6 on target untuk game ni. Satu statistik untuk shooting yang banyak, dan saya nak cakap sia-sia pun boleh jadi juga, sebab 30 kali shot tu kalau kita boleh congak 10 ataupun 5 shot mungkin akan boleh lepas gol. Dan satu stat juga yang tinggi lah bagi saya terkejut jugalah kena tengok statistik ni. Dan maybe dengan stats yang tinggi ni menyebabkan Mikel Arteta ni dah tarbiah player first 11 diorang, dan maybe juga Mikel Arteta ni dah pergi bertapa dulu dekat mana-mana gua ke apa ke, so dia keluar dari gua tu, dia bagi pula tarbiah dekat player. So nampaklah stats dia lain macam tinggi dia. Gol tunggal yang dijaringkan oleh Pierre Aubameyang ada sikit isu lah sebenarnya, nampak macam offside, tapi ref sahkan jaringan tersebut. So saya tak ada nak komen apa-apalah. Dan sikit untuk player Arsenal, iaitu player baru Arsenal
iaitu daripada Jepun, iaitu Takehiro Tomiyasu, yang bagi saya not bad juga untuk first game dia ni. 7 aerial battle menang. Ya, dia memang tinggi sebab kita tahu player-player di Asia ni kebanyakannya adalah ketinggian dia tak tinggi sangat, tapi 7 aerial battle won ni dah dikira baik jugalah untuk individu. Untuk tim tak rasa baik sangat. Tarungan 1 by 1 dengan player lawan 10 kali dia menang, dan so memang tepatlah untuk dia datang ke Arsenal. Walaupun bukan role centre back, tapi dia di right back, at least tak adalah nampak cacat sangat area defensif Arsenal ni. So congrats lah untuk Arsenal atas kemenangan yang pertama. Okey, kita pergi kepada perlawanan ketiga antara Brentford menentang Brighton, yang berkesudahan Brighton menang 1-0. 1-0 ni pun gol yang hujung-hujung minit, tak salah saya minit ke 80 lebih macam itulah. Dan game ni pun bukanlah game pilihan untuk dilihat, tapi based on squad depth, Brighton ada ramai player-player yang berbakat dan berpengalaman seperti Danny Welbeck, Adam Lallana, Neil Maupay, dan Brentford pula still lagi menggunakan taktikal yang sama, 3-5-2, taktikal yang sama digunakan semasa melawan Arsenal pada first game tempoh hari, yang mengutamakan attacking centre dari kawalan bola di kawasan midfielder. Manakala untuk Brighton pula 3-4-1-2. Dia bukanlah satu taktikal yang baru untuk Brighton, kerana taktikal ini kita boleh tengok yang pada season lepas dah banyak kali dah Brighton pakai dengan taktikal formasi ini, dengan meletakkan Danny Welbeck dipairkan dengan Neil Maupay. Satu kombinasi yang baik jugalah saya tengok, sebab kita tahu yang Danny Welbeck ni dah lama dalam saing EPL. Daripada Akademi MU tak salah saya, pergi ke MU main first team, lepas tu pergi ke Arsenal, sekarang ni dia pergi ke situ Brighton. So nampaklah pengalaman dia luas tentang gameplay di EPL, so dia boleh adapt dengan tempo yang tinggi di EPL, pressure yang tinggi. So bagi saya dia tak ada masalah kot, dan ditambah pula dengan center forward yang shooting dia boleh tahan untuk masa sekarang, iaitu Neil Maupay, dan boleh lagi menjaringkan gol. Walaupun bukan top scorer di EPL, tapi dia antara center forward yang perlu dipandang oleh sesetengah tim lawan. Okey, kita pergi kepada perlawanan keempat. Perlawanan keempat iaitu Leicester City menentang Manchester City, yang dimenangi oleh Manchester City dengan jaringan 1-0. Untuk game ni saya tak expect pun MC akan menang besar, sebab kita tahu yang Leicester City pun bukan calang-calang tim untuk ditewaskan. Based on squad depth Leicester City, ada banyak player-player yang berbakat, contohnya Kasper Schmeichel, James Maddison, Youri Tielemans, Harvey Barnes, Jamie Vardy, Ricardo Pereira. So banyak player-player yang berbakat dalam Leicester City. So saya tak expect pun yang MC akan boleh menang dengan jumlah yang besar. Dan kalau kita tengok balik game ni apa yang saya nampak, MC ada try yang bahaya dan Leicester pun ada try yang bahaya juga. Dan kalau kita tengok stats untuk shooting, memang banyak ke arah MC lah, dengan 25 shot dan 8 on target. Untuk jumlah shot statistik yang macam ni saya tak terkejut, kerana MC memang merupakan antara tim-tim yang suka membuat shot yang begitu banyak. Dan kita boleh simpulkan juga yang kalau keeper Leicester City tu bukan Kasper Schmeichel, saya rasa MC boleh dapat lebih daripada 1 gol, kerana tak silap saya ada 5 ataupun 4 on target yang boleh MC buat gol, tapi disebabkan kecekapan Kasper Schmeichel tu, dia berjaya untuk menepis semua bola-bola yang bahaya. Dan gol yang dijaringkan oleh Bernardo Silva tak adalah cantik sangat, tapi cuma dia berada di posisi yang betul, timing yang tepat di mana bola itu berada, dan bola tu pun terlantun kepadanya, hasil daripada sepakan Joao Cancelo yang terkena Soyuncu. Sepatutnya bola tu Soyuncu tak payah pun nak tahan, sebab Kasper Schmeichel dah ada pada right timing untuk menahan bola tu ataupun menangkap bola tu, tapi sebabkan Soyuncu ada kat depan Kasper Schmeichel, dia nak potong bola tu dulu, tapi malang dia potong bola tu, dia terlantun pula ke Bernardo Silva. So nampak kat situ peluang emas untuk MC lah menjadikan gol. Okey, untuk game yang kelima ni, ni sedap sikit lah nak borak. Memang Alhamdulillah lah, sebab banyak kelebihan yang dibawa oleh Abang Do untuk game ni. Dan game di antara Manchester United versus Newcastle United, yang dimenangi oleh MU dengan keputusan 4-1. Kita ketepikan keputusan tu dulu, kita tengok pula daripada gameplay. Kita pergi pada Newcastle dulu. Apa yang saya nampak dekat Newcastle United ni, dari segi attacking dia lebih kurang sama dengan Wolves. Dia memang power kalau buat counter attack, tetapi counter attack dia hanya berkesan sekiranya tiada CDM lawan yang solid untuk mark game counter tu. Dan benda ni terjadi pada game ni, bukan saya nak katakan yang Matic tak
tak boleh nak kengkang game ni dengan baik. Cuma Matic dekat sini saya boleh katakan dia dah season lah, dah tua sikit dan agak lembab pula dia punya permainan dia. Tambah pula dia ni jadi destroyer yang pertama, so macam tak berapa nak menjadi dekat situ. And kedua adalah defending area. Newcastle still lagi menggunakan tactical formasi yang sama pada season lalu, iaitu 5 defender yang dimainkan ketika game ini dan memang berhasil hanya untuk first half saja. Sebab bila masuk ke second half, dia dah tak jadi 5 pemain defender dah jadi 8 atau 9 defender dah. Senang cerita dia macam parking bus lah. Parking bus ni untuk tactical di Newcastle United ni bukanlah satu benda yang asing, tapi selalu dan kerap jugalah ada orang main. Ok, settle untuk Newcastle United. Kita pergi pada part MU Manchester United pula. Kembalinya Cristiano Ronaldo ataupun Bang Do ke Old Trafford memberikan satu impak positif untuk second half. Kenapa saya cakap untuk second half? Sebab untuk first half kita tak nampak attacking MU ni menjadi, kerana untuk first half MU lebih banyak pegang bola, hold bola terlalu lama, selalu main back pass dan ada 4 atau 5 peluang, tak silap saya, yang counter attack Newcastle United terhasil punca dari back pass sendiri. Dan disebabkan itu juga saya as a fan sendiri berharap MU tolonglah beli seorang player center defensive midfielder yang baru untuk transfer Januari ini. Bukan saya nak katakan Fred dengan Matic ni dah tak relevan untuk MU, cuma untuk game-game yang low tempo, low pressing, diorang boleh kawal dan fighting untuk game-game tu. Tapi kalau untuk game-game yang high pressure dan high tempo, saya boleh katakan yang dua-dua player ni mungkin akan menjadi lubuk untuk player-player lawan membuat counter attack. Buktinya dah ada dah. Contoh time lawan Wolves, time lawan Newcastle United, dah ada dah sikit bukti dia. Dan kita tak boleh nak bergantung harap sepenuhnya kepada Scott McTominay. Bukan Scott yang vitamin C tu ni Scott McTominay. Sebab kalau dia fit, tak ada injured, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila dia injured, kita akan nampak benda ni akan terjadi lagi. Percayalah, bila MU tak beli lagi seorang center defensive midfielder yang baru, masalah ini akan terus berlanjutan sampai bila-bila. Saya sendiri ada 3 ataupun 4 nama lah untuk center defensive midfielder dalam EPL sendiri yang still on the peak career. Yang pertama adalah Ruben Neves daripada Wolves, yang kedua adalah Calvin Phillips daripada Leeds United, dan yang ketiga adalah Declan Rice daripada West Ham United, dan yang keempat maybe lah saya tambah sikit, mungkin Thomas Soucek daripada West Ham United juga. Tapi Thomas Soucek dia baru lagi dekat West Ham United dalam 3 season ke 2 season tak salah saya. So antara 3-3 ni lah, so just pilih salah satu. Saya harap transfer Januari ni adalah satu center defensive midfielder yang baru. Kalau tak, masalahnya akan berlanjutan. Dan MU kena bersyukur kerana dapat Rafael Varane yang ni memang saya puji betul-betul lah, kerana Varane memang sentiasa akan berada dekat deeper side bawah dan dia jarang naik atas. Cuba kalau kita fikir kan, kalau tempat Varane tu diganti oleh Lindelof, saya rasa Newcastle boleh dapat lebih daripada satu jaringan. Bukan saya nak cakap yang Victor Lindelof ni tak bagus, cuma kalau nak dikomparekan dengan Varane, memang akan nampak jurang yang ketara sangat. 4 jaringan yang dihasilkan oleh MU, 2 daripada Abang Do, Cristiano Ronaldo, 1 daripada Bruno Fernandes, gol ni memang superb, cantik gila, dan 1 gol daripada Jesse Lingard. Ok, 5 game untuk part yang pertama. Ok, untuk 5 game yang terakhir ni akan dimasukkan ke part tu. So, kepada korang yang belum subscribe, like, komen dan share, jangan lupa subscribe. Ok, dan jangan lupa stay tune juga untuk tengok video part 2 EPL Game Week keempat. Terima kasih kerana support kami. Kita berjumpa pada video part 2 akan datang. Assalamualaikum.